Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status COVID-19 di Malaysia di penghujung PKPB 9 Jun 2020. Sebelum meneruskan tontonan video ini, sila subscribe, like, share dan komen. Satu ketika dulu, sekitar bila tu lebih kurang ke pertengahan bulan April, sekitar awal fasa ketiga PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, kita berdasarkan kepada jumlah kes aktif, kita membuat unjuran bila sekira-kiranya lah kes aktif ni jadi sifar, jadi kosong. Kalau kita ambil daripada cerun kes aktif yang menurun waktu itu, maka bila kita buat unjuran, kita menyangkakan pada tengah bulan Jun kes aktif akan menjadi sifar. Itu sekitar awal PKP fasa ketiga, iaitu 15 hari bulan April yang dululah. Itu unjuran awal. Kemudian beberapa hari kemudian timbul ini yang tadi ni yang pergi kepada pertengahan bulan Jun nanti jadi sifar tu, yang ini unjuran yang di atas. Kemudian beberapa hari kemudian kita mendapati bahawa penurunan kes aktif di negara kita ni agak drastik juga. Jadi waktu itu Datuk Seri Najib Tun Razak membuat unjuran yang ini. Begitu drastik sekali, menjangkakan pada sekitar hujung PKP ketiga, iaitu pada sekitar 28 hari bulan 4 nanti, waktu itulah kes aktif akan mencapai 1000. Itu unjuran Datuk Seri Najib. Tetapi beberapa hari kemudian je kes aktif ni dia menaik semula. Jadi saya memperbetulkan unjuran tu menjadi yang tengah ni. Jadi seolah-olahnya terganjak kepada berapa tu kepada sinilah, daripada 28 hari bulan 4 kepada 8 hari bulan 5, seminggu lebih lah tu. Jadi terganjak. Jadi begitulah peranan unjuran yang kita jadi sentiasa kita dapat melihat ke depan. Ni forward thinking lah. Jadi masing-masing boleh membuat unjuran berdasarkan kepada graf harian yang berubah-ubah mengikut masa lah. Jadi kemudiannya ini masuk fasa awal, fasa keempat PKP. Waktu itu kerajaan membuat kelonggaran di mana pelajar-pelajar di luar negara seperti yang di Indonesia semua tu diizinkan untuk balik dan lagi pekerja-pekerja yang berada di Singapura boleh balik. Jadi ini maknanya tu rakyat kita yang di luar negara diizinkan untuk kembali. Apa akibat dia? Akibat dia kes positif kita meningkat ke sana. Tetapi bila kita ambil, ini adalah tambahan kes lokal warga negara, ni yang kuning ni. Jadi oranye lah kan. Jadi maknanya masih pada track yang ini. Cuma kenaikan ini jadi teranjak sekarang, unjurannya menjadi yang garisan yang kelabu. Ini adalah akibat daripada kelonggaran yang kita beri, yang kerajaan beri. Jadi yang kuning ni exclude import case. Jadi ini kan. Jadi kita, kalau kita tak beri kelonggaran, kita terus pada track yang ni. Tapi oleh kerana ini memang kita kena, yalah, takkan kita tak izinkan lah anak-anak yang di luar negara tu dah kat Indonesia pun kena lockdown, Singapura pun kena lockdown, jadi kita izinkanlah mereka untuk pulang. Ini dari segi keperluan lah. Jadi tak apalah, dia terganjak dengan bersebab lah jadinya kan. Kemudiannya lanjutan daripada dia terus mengikut tracknya ni. Yang inilah pasal kita dah ada, asal mereka dah balik kemari kan. Ni kita punya kes aktifnya mengikut track yang tadilah juga jadinya kan. Pula tu masa tu kita mengizinkan kita buat PKPB. Maknanya di awal PKP 4 itu kan, mula-mula kita bagi keizinan untuk pelajar dan pekerja-pekerja yang di luar negara tu untuk kembali. Kemudian daripada itu 4 hari bulan Mei tu kan kita memulakan PKPB, mengizinkan beberapa aktiviti perniagaan untuk dibuka semula. Jadi selepas tu kes aktifnya ikut track yang ini, unjuran yang ini. Jadi kelonggaran diberi. Apakah ada kesan peningkatan terhadap kes COVID-19? Ya, ada. Ni macam itulah dia punya ceritanya tu kan. Begitulah. Jadi gini kita buat tracking ni dari semasa ke semasa. Jadinya kalau kita tengok pada unjuran yang ini dia kan ada kejutan. Ni naik disebabkan oleh kelonggaran kita. Ni pun naik lagi.
ni naik lagi, ni naik lagi. Jadi seolah-olahnya kes aktif ni dia naik. Beberapa kali kita menerima kejutan-kejutan begini yang mengejutkan kita lah. Pasal kita bukan ada banyak data sangat. Maklumat-maklumat perincian kita tak berapa ada. Jadi data-data perincian kita tak berapa ada sebagai orang awam. Kalau orang di Kementerian Kesihatan memang dia orang ada, senyum je lah. Dia orang tengok ni benda ni kan. Kita yang orang awam ni kalau kabut tengok, ternaik lah, ternaik lah. Macam tu. Jadinya ni. Jadi baguslah jadinya kan. Jadi tapi kita sebagai orang awam yang buat tracking, kita follow benda tu. Tapi yang ini ni apabila raya, musim raya, sebelum raya dan raya tu, ini memang kita terkejut. Kan raya pertama tu kita punya pertambahan kes barunya kan 60. Masih okey lagi lah tu kan. Sekali raya kedua 172. Raya ketiga 187. Naik melompat macam tu kan. Kita orang-orang masa tu belum berapa faham lagi kan. Tengok benda ni naik, ingatkan kita beraya sakan lah tu yang jadikan naik benda ni kan. Rupanya tidak. Waktu tu lah kan sekali. Jadi bila kita teliti perincian data kenaikan itu, rupanya majoriti daripada data itu adalah disebabkan oleh pendatang asing tanpa izin yang ditangkap oleh pihak immigration dan dikumpulkan di kem-kem tahanan, depo-depo tahanan, dan mereka itu diuji dan positif. Ini yang naik mendadak ni. Jadi majoriti daripadanya itu adalah daripada situ. Jadi dari segi warga tempatan tu kecil bilangannya. Jadi kuranglah sikit kita terkejutnya. Jadinya itulah ni tadi kan kes aktif dari kalangan bukan warga negara dan kes import yang kebanyakannya dari depo tahanan dan sedang dikarantin. Jadi mereka ni semua terkawal lah, mereka tidak bercampur dengan masyarakat ramai. Jadi kalau bila gitu kes aktif penurunan bagi warga negara ni ikut track macam ni lah. Lebih kurangnya itulah anggaran kita lah. Pasal orang awam ni dia tak punya data perincian yang teramat detail lah. Jadinya itu kan. Jadi anggaran kita ni macam ni lah trackingnya. Yang maknanya tu yang warga negara dan kes lokal. Jadi waktu itu pulanya keluar kenyataan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah yang menyatakan bahawa Malaysia hampir berjaya memutuskan rantaian penjangkitan wabak COVID-19 ni dan kini dalam fasa pemulihan terakhir. Jadi dalam masa yang sama pula kita mendapat berita bahawa New Zealand sudah bebas daripada mengisytiharkan mereka bebas daripada wabak COVID-19. Jadi bila kita tengok data dia apa semua kan, keadaan mereka sekarang ni sudah berada di bawah daripada 10% daripada peak kes aktif. Jadi itu je jadi menjadi pertanda kepada kita. Jadi bila demikian, ni katakan kita bagi negara kita Malaysia, ini kes aktif peak dia kat sini ni 2,600. Jadi kalau 10% lebih kurangnya 260 lah sini kan jadi kalau kita berada di bawah daripada 260 ni kes, maka kita sudah berada dalam keadaan selamat. Kalau New Zealand dia dah isytiharkan bebas daripada wabak lah. Tapi kes kita ni masih tinggi kat sini ni 1,300 berapa tu 1,400 lebih ke gitulah, 1,300 lebih ni kan. Tapi kita tak punya data perincian, tapi orang-orang di Kementerian Kesihatan dia tahu pecahan kat sini ni. Kat mana sebenarnya kes warga negara dan tempatan. Kalau kita ikut anggaran kita lah, lebih kurangnya ikut track yang ini. Itulah. Jadinya kan pasal kes ini dipecahkan, maknanya data ini data yang bukan warga negara yang daripada parti sembentukan kan lebih kurangnya raya. Dalam masa seminggu ni kita membuat andaian lah, belum sembuh lah kes-kes yang itu. Jadi yang sembuh ni semua daripada kes yang sebelumnya. Jadi kes yang baru masuk, yang baru direkodkan masa raya 171 lah, 187 lah, tu semua tu belum sembuh. Jadi kita tak ambil kira yang itu. Jadi itu yang kita menganggarkan bahawa yang sembuh ni adalah yang kes sebelumnya. Jadi inilah itu yang kita dapat anggaran ni macam ni. Jadi yang ini ni kalau nak sembuh pun kemudian lah, macam tu lah lebih kurangnya. Ini masa kita buat anggaran yang kuning ni, macam tu. Jadi ini masih sama lagi lah. Jadi ini bila kita tambah pula data-data berikutnya tu kan, ni dah bila tu 4 hari bulan. Bila ni data setakat 4 hari bulan tu, macam ni trackingnya tu. Ada satu ketika tu dia naik berapa, 277 ke 287 ke gitu kes baru. Daripada situ tu 270 adalah daripada kem
depo Bukit Jalil. Kan maknanya tu bukan warga negara ataupun parti pendatang asing tanpa izin. Jadi keadaan itulah jadinya yang penting kita perhatikan kat sini ni kan yang warga negara dan local case. Jadi lebih kurang trackingnya macam ni. Jadi kita sudah begitu hampir lah kalau ikut anggaran kita ni dah hampir dengan 10% 260 kes kan. Ni kalau kita ambil dekat sini ni lah, kita anggur-anggur sendirilah. Ketepatannya betul-betul tu kena data daripada kementerian lah. Tapi kita anggarkan sedemikian rupa dengan menganggapkan bahawa mereka yang di kesan positif sewaktu raya tu masa zaman ni belum sembuh lagi. Pasal kan baru seminggu macam tu lah. Macam tu lebih kurang cara kita menganggurnya tu kan. Jadi ni setakat lanjutan lagi. Kemudiannya tu kan terus menurun ni pada 9 hari bulan. 9 hari bulan kan dia punya kesnya. 9 hari bulan kes baru 7 saja. 6 import, 1 bukan warga negara. Maknanya apa tu? Warga negara kosong. Nantinya tu turun macam ini ni kan. Turun macam tu kes aktifnya. Jadi kalau kita ni kita dah bawah. Kalau diikutkan ini dia dah bawah daripada 260 kes. Jadi kira-kira maknanya dalam anggaran kita tu memang dah selamat lah. Yang ini ni kalau tak silap ni naik macam ni. Sebahagian daripada mereka ni yang ada depan awal ni dah ada sembuh. Tu kalau tak silap saya buat anggaran macam itulah. Ada sebahagian ni dah sembuh. Jadi ni melingkup macam itulah. Jadi itu yang maknanya bila keadaan macam gini ni lah yang makanya berikut apabila lepas daripada 9 hari bulan tu kita Kementerian Kesihatan membuat exit plan lah. Exit strategi. Nanti yang jadinya PKPP tu. Maknanya kita dah dalam keadaan pemulihan untuk ialah untuk betul-betul bersih tu kena kosong lah. Jadi kes aktifnya tak ada lagi yang sakit ke gitulah kan. Jadi kita dalam pemulihan peringkat akhir lah sekarang ni. Dah rendah sangat lah jadinya kan. Yang ini tinggi ni kita dah mereka semua tu dah di dalam kem tahanan. Dah terkawal lah. Dia tak campur dengan orang awam. Tu dia tu. Jadi memang cantik betul lah kita punya. Dan untuk sebagai perbandingan lah bermula daripada awal PKP 4 sehingga PKP 5. Yang sebulan ni kira pakai PKP 5 lah. PKPB ni kita panggil PKP 5 lah jadinya. Jadi 29 hari bulan 4 hingga 9 hari bulan ni. Hingga 9 hari bulan 6 ni nombor 1 ni adalah 29 hari bulan 4. Bermula daripada situ kita ambil kesnya. Kita mula kira. Kes daripada situ sepanjang tempoh sebulan setengah lah ni dekat sebulan setengah ni kan daripada 29 hari bulan 4 hingga 9 hari bulan 6 ni terdapat 2,485 kes baru. Daripada situ jumlahnya 718 ni adalah kes warga negara dan kes tempatan. Yang 402 ni adalah kes warga negara tapi import, maknanya pulang daripada luar negara lah. 16%. Dan bukan warga negara sama ada parti, maknanya pendatang asing tanpa izin ataupun bukan yang bekerja di sini, maknanya bukan warga negara 1,365. Jadi bayangkan yang tempatan betul-betul, kes tempatan dan warga negara ni cuma 29%. Yang import maknanya warga negara tapi balik daripada luar negara tu 16. Yang bukan warga negara tu 55%. Bayangkan. Jadi kan banyak jumlahnya kalau kita tengok di sini ni kan itulah perbezaannya kes di Malaysia ni. Jadinya betul-betulnya kita nak kira tu dari dalam graf tadi tu adalah warga negara kes tempatan. Yang ini yang aktiviti kita di sini. Yang ini dia mendapat jangkitan daripada luar negara. Terbeza kesnya. Jadi bila begitu, bila kita ambil kira lah macam ni kan, ni saya kata dia ambil kira sedikit sembuh daripada yang bukan warga negara dan kes import tu. Jadinya beginilah dia punya grafnya. Dan yang ini pula ni kan, yang ini yang kelabu ni projection kita, unjuran kita. Yang ini unjuran untuk lokal lah. Yang ini ni data kalau lah sebahagian, maknanya peratusan sembuh bagi kes warga negara tempatan, warga negara import dan juga kes bukan warga negara ni, dia punya peratusan sembuhnya tu kita ambil samalah.
Kita ambil sama gitu aja kan. Maka inilah trennya ni. Jadinya kalau kita ambil yang warga negara lokal, ni jadinya kan rendah ni, sedangkan ini adalah titik 10%-nya. Jadi itulah. Walaupun kes kita ni sekarang ni tinggi di sini kan 1,500 ke, sini 1,300 lebih ni kan Jun 9 ni 1,244 ni kan. Jadi tapi kementerian kan tahu demi perincian ini kan, kita orang tak tahulah kan. Daripada 1,244 pada 9 hari bulan ni, berapa sebenarnya yang sakit tu, berapa warga, berapa yang import, berapa yang bukan warga kan. Kita kan pihak kementerian kan tahu, kita orang mana tahu. Jadi kita buat anggaran macam ni lah, macam tu. Jadi kalau kita ambil lah peratusannya sama macam ni, nanti jadinya 360, 560, 84 macam tu lah. Jadi lebih kurangnya lah, ini kita nganggur-nganggur je lah. Kalau tak nganggur mana boleh kan. Kalau macam ni kan okey. Bila kita tengok trend kita ni kes baru setiap hari daripada awal dulu. Zuk kan naik, lepas tu kita turun. Yang ini ni naik ni adalah disebabkan oleh tangkapan. Ini patilah banyak daripada pendatang asing tanpa izin yang ditangkap sewaktu musim nak raya dan raya kan. Ramai ini tangkapnya di kes melonjak ini 172, 187, yang ini 277 sebenarnya kan Ini kan semua yang jadi menaik tinggi tu kan disebabkan oleh warga asing. Yang warga tempatan tu sikit je, rendah je kat bawah sini ni. Ni secara lebih kurangnya tu kan trend ni macam ni lah warga tempatan. Jadi bila gitu, kementerian kan ada buat model. Sebenarnya model ini mula-mula dikemukakan oleh pihak kementerian tu yang saya perasan kan sebelum raya. Itu sebagai satu pendidikan kepada masyarakat kita di Malaysia. Maknanya tu dibuat bandingan dengan kes di Iran. Di mana di Iran satu ketika dulu kan kes ini dah menurun, tapi dia ada satu festival. Maknanya tahun baru Iran kan. Kes dia menaik, orangnya lupa. Jadinya tu pesta betul-betul lah kata orang tu. Kes dia naik semula. Jadi waktu itu pihak kementerian nak mendidik masyarakat kita untuk nak raya tu kan, tolong jangan beraya lebih-lebih. Macam tu lah kan Dia keluarkan model macam ini. Kalau kita tak ikut SOP, kita akan naik mula-mula macam ini. Macam tu kan Kalau apa dia tulis dekat tu. Tidak SOP tidak dipatuhi. Ni jadinya. Jadi bila gitu kan rakyat kan jadi sedar, jadi kita beraya pun taklah beraya sakan sangatlah kan. Macam itulah kan. Jadi bila yang ini ni graf ni, alhamdulillah bila rakyat patuh dengan pendidikan oleh kementerian dengan mengedepankan ni model ini kan maka kes kita ni, kes lokal warga negara ni menurun macam ini ni. Pasal apa? Pasal SOP dipatuhi. Jadi yang biru ni apabila SOP dipatuhi. Kalau tak patuh, ngap naik jadi macam Iran. Jadi inilah. Jadi memang ini berlaku. Dan ini yang berlaku sekarang ni. Sebab itu kita boleh buat exit plan, exit strategi yang sekarang ni jadinya PKPP tu, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan kan. Jadinya kita dapat. Alhamdulillah, ni maknanya kerjasama pihak kementerian, kebijaksanaan para strategis di Kementerian Kesihatan lah kalau saya katakan. Maknanya tu mendidik secara tak langsungnya kepada masyarakat dengan mengenang kembali kisah yang berlaku di Iran. Satu pengajaran, dan saya teringat Facebook Datuk Seri Najib pun mengingatkan perkara tersebut juga. Jadi masing-masing semua mengingatkan, akibatnya masyarakat jadi faham, masing-masing berjaga mengikut SOP. Akibatnya kita dapat trend yang macam ini menurun. Dan dapatlah kita sekarang ni PKPP yang lebih kurangnya tu memang dah banyak lah kebebasan kita dapat lah kan Alhamdulillah. Macam tu lah. Jadi ini pada 10 hari bulan ni. Jadi kes di Malaysia dah 8,336 dengan kematian 117. Okay? Jadi ini kes new case dan ini kes kematiannya. Jadi itulah. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita ini ada kemanfaatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.